Bumi akan mengalami kegelapan selama 3 hari kerana matahari dihilangkan. Matahari akan menghilangkan dirinya selama 3 hari. Bumi akan mengalami malam yang gelapnya 3 hari berturut-turut tanpa sinar matahari. Wajib kita yakini disebabkan ia disebutkan oleh baginda Nabi SAW, dan kejadian itu akan berlaku pada 8 April 2024 sebagaimana yang diramalkan oleh media 54 tahun yang lalu, dan media barat juga mengatakan perkara berikut. 3 days of darkness will occur when the earth passes through the photon belt. This is as the earth enters and passes through this belt. There will be no sunlight nor moonlight on the earth's surface. Don't know. The solar eclipse is happening on the very same day as the original plagues of the 3 days of darkness began. No! Yes. Okay. A solar eclipse happens when a new moon moves between the Earth and the Sun, blocking some or all of the Sun's rays from reaching the Earth. Kita akan bahas kebenarannya dalam video kali ini, jadi tengok video ini sampai habis agar tidak keliru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Sahabat semua, baru-baru ini kita dihebohkan di media sosial mengenai kejadian gerhana matahari yang akan membuat bumi jadi gelap disebabkan ramalan yang dikeluarkan oleh akhbar Amerika Syarikat pada tahun 1970 yang mana usianya pada hari ini dah 54 tahun. Dalam laporan itu menyebutkan fenomena gerhana penuh akan dapat disaksikan di Amerika Utara, Amerika Tengah pada 8 April tahun 2024, iaitu tahun ini dan juga bulan ini. Menurut NASA, gerhana matahari pada 2024 adalah yang kali terakhir dapat dilihat di Amerika Syarikat, dan fenomena sama seterusnya diramalkan pada 23 Ogos pada tahun 2044. Juga ada tulisan daripada Lutfi Damian dengan mengatakan simpan tarikh ini, ia akan menjadi sejarah. Pada 8 April tahun 2024, gerhana matahari penuh akan kelihatan dan akan bertukar siang menjadi malam, suhu akan turun, haiwan akan berlumpur, dan kegelapan akan menukar cahaya matahari menjadi malam. Kita tidak akan dapat melihat satu lagi gerhana matahari penuh seperti ini untuk 375 tahun. Apakah benar info ini? Sama-sama kita tunggu dan simpan tarikh itu. Dia yang membuat kenyataan dan suruh kita sama-sama pula yang tunggu. Dan info-info seperti ini banyak, termasuklah di TikTok, yang mana kita boleh tengok sendiri. 3 days of darkness will occur when the earth passes through the photon belt. Media sosial lagi diramaikan dengan isu bumi bakal mengalami kegelapan selama 3 hari. Sahabat semua, daripada ramalan itu 8, 9 hingga 10 April akan gelap. Makanya jika ikut daripada ramalan itu, raya pertama kita akan berada dalam kegelapan. Sahabat semua, daripada semua ramalan ini yang banyak mengatakan gelap 3 hari itu, info itu kebanyakannya datang daripada Indonesia sehinggalah masuk ke Malaysia dan ditambah lagi dengan pelbagai teori dan juga pelbagai ramalan yang mendatang. Segala info kejadian gelap sepanjang 3 hari adalah hoax ataupun info palsu yang mana ia disangkar oleh seorang ahli astronomi yang bernama Thomas Jamaluddin dengan mengatakan gelap sepanjang 3 hari. Jelas ia adalah satu penipuan naratif bahawa bumi memasuki photon belt yang tidak diketahui dalam sains. Thomas juga berkata penipuan serupa telah pun disebarkan beberapa kali, dan menurutnya penipuan itu menggunakan pelbagai alasan yang tidak mempunyai asas saintifik. Tipuan sebegitu juga telah tersebar di bumi sebelum ini atas pelbagai sebab, dan semua sebab yang disebutkan itu tentang kegelapan bumi tidak mempunyai asas saintifik. Daripada kenyataan itu, Thomas hanya menyangka kejadian 3 hari gelap sepanjang hari-hari tersebut. Orang ramai tidak perlu gusar dan bimbang berkenaan dakwaan fenomena bergelap akibat ribut solar atau solar storm. Kalau saya boleh katakan tidak benar lah. Saya boleh katakan tidak. Kita umumnya tidak perlu risau mengenai dakwaan tersebut. Katanya lagi dakwaan bahawa ribut solar akan melumpuhkan internet di dunia selama beberapa minggu juga adalah tidak benar. Adapun kejadian gerhana matahari menurut NASA itu tetap akan berlaku. Cumanya bila kejadian itu berlaku, ia hanya dalam sekitar 2 sehingga 5 minit sahaja. Dan lokasi yang diramalkan dapat menyaksikan kejadian itu hanyalah di Amerika, Meksiko dan juga Kanada. Kota-kota yang dilaluinya adalah Texas, Arkansas, New York dan sebagainya. Jadinya kejadian gelap sepanjang 3 hari itu tidak boleh dipercayai menurut ahli astronomi kerana ia adalah hoax yang disaluti dengan nama photon belt, dan mengatakan konsep photon belt itu bukan saiz sebenarnya. Ianya digunakan oleh para pengamal teori konspirasi. Juga tiada bukti saintifik yang menyokong kewujudan photon belt, dan asal-usulnya pun tidak jelas. Ahli astronomi tidak melihat bukti sekumpulan photon belt yang bertenaga tinggi mengelilingi galaksi Bima Sakti, kata agensi itu. Apa pendapat sahabat semua mengenai perkara ini? Boleh komen pendapat anda di bawah.
Sahabat semua, adapun menurut agama Islam yang mana pernah diwasiatkan oleh baginda Nabi SAW, kejadian seperti ini termasuk sebagai tanda-tanda kiamat dan ia akan berlaku, dan kiamat juga itu pasti akan berlaku sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna sa'ata atiyah, yang bermaksud sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Allah merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Jadinya hari pengakhiran ini pasti akan berlaku kepada semua manusia, tidak ada sesiapa yang boleh menghindarinya. Tetapi sebelum ia berlaku ada tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat itu ada dua, satu tanda sughra yaitu kecil, dan satu juga tanda kubra yaitu tanda-tanda yang besar. Tanda kiamat sughra ialah yang pertama, riba berleluasa, dan sekarang ini berlaku. Semua orang buat loan kereta, buat loan rumah, dan tidak terlepas pun daripada riba. Sebagaimana hadis Nabi SAW, benar-benar akan datang kepada manusia satu zaman di mana tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali memakan harta riba. Sekiranya ia tidak memakannya, setidaknya ia terkena debunya. Yang kedua, ramainya orang bodoh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Hari ini pun kita boleh nampak bukan hanya rakyat sahaja yang banyak kurang ilmu, tapi pemimpin juga bercakap bukan dalam bidang mereka. Juga kelakuan-kelakuan aneh yang dilakukan oleh manusia hari ini makin menjadi-jadi. Tanda kiamat kecil yang ketiga ialah banyaknya bencana alam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la taqumu sa'ah hatta taksura zalazil, yang bermaksud tidak akan terjadinya hari kiamat sehinggalah banyak terjadinya gempa bumi. Daripada hadis ini pun banyak dah berlaku gempa bumi di muka bumi ini, di Indonesia, Morocco, Japan, Spain dan tempat-tempat yang lain. Dan gempa bumi hari ini dah menjadi perkara biasa bagi kita. Yang keempat, masjid dijadikan tempat pelancongan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya salah satu tanda kiamat ialah bila masjid-masjid dijadikan ataupun dianggap sebagai jalanan tempat persinggahan. Dan perkara ini juga kita boleh saksikan pelancong luar negara datang ambil gambar di masjid, kemudian mereka pergi. Dan banyak lagi seperti itu, sehingga kan kadang-kadang ada yang tidak menutup aurat dengan baik. Dan banyak lagi antara tanda kiamat kecil seperti pembunuhan banyak berlaku, minuman arak bebas, zina berleluasa, manusia berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi, banyaknya anak luar nikah dan sebagainya. Dan semua perkara ini dah pun menjadi biasa, dah pun dinormalisasikan di dunia hari ini. Saya dapat rasai dan sahabat-sahabat semua pun dapat rasai. Itu adalah tanda kiamat kecil. Adapun tanda kiamat besar ialah yang pertama, matahari terbit daripada barat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kiamat terjadi sehingga matahari terbit daripada tempat tenggelamnya, iaitu barat. Maka apabila matahari telah pun terbit daripada barat, berimanlah semua manusia. Namun tidaklah berguna imannya saat itu, kecuali apabila telah beriman sebelum peristiwa itu dan telah berbuat baik atas dasar keimanannya itu. Sahabat semua, mengenai hadis Nabi SAW tadi, sebelum matahari beralih terbit daripada barat, ada satu fenomena yang berlaku dahulu, iaitu satu malam, tetapi kita akan merasakan seperti 3 malam. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ayatu talkumu laylata antatula ka qadri salasi layal. Tanda satu malam ini ialah ia akan berlangsung selama 3 malam, seperti yang disebutkan oleh Ustaz-Ustaz. Dmitry Bolikov, seorang pakar sains Rusia yang menjadi salah satu awak NASA kebanggaan NASA, pernah mengatakan, in the future, the world will be in the darkness all out in 3 days without sun. Suatu hari nanti di akhir zaman, di masa yang akan datang, bumi akan gelap 3 kali 24 jam tanpa matahari. Dicari-cari agama mana yang menyebutkan tentang akan datangnya satu malam yang panjang. Cuma Islam yang menyebutkan itu. Hadis Rasulullah SAW di Sahih Muslim, Sarah Syah An-Nawawi. 3 hari matahari tidak terbit, 3 hari 3 malam, terbit dari barat. Sebelum terbit matahari di sebelah barat, matahari akan menghilangkan dirinya selama 3 hari. Tanda kiamat besar pula yang kedua ialah munculnya binatang yang dapat berbicara. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya tanda-tanda pertama datangnya hari kiamat ialah terbitnya matahari daripada barat dan datangnya binatang-binatang di tengah khalayak pada waktu duha. Jika salah satu muncul lebih dulu, maka yang satunya akan segera menyusul. Kiranya binatang ini banyak dan boleh berbicara. Yang ketiga pula ialah keluarnya Imam Mahdi di saat keadaan bumi dan manusia sudah kacau bilau. Maka muncullah Imam Mahdi yang memiliki budi pekerti dan akhlak seperti Rasulullah SAW, namun tubuh dan wajahnya tidak mirip. Sesungguhnya ia adalah termasuk daripada keluarga baginda Nabi SAW. Rasulullah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Imam Mahdi akan keluar pada akhir zaman, namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Tetapi sahabat semua, hari ini banyak pula yang mengaku Imam Mahdi daripada tahun sebelum ini sehingga tahun sekarang, yang tidak terkira banyaknya, sehingga kan ada yang mewujudkan agama Ahmadi yang pengikutnya juga ramai daripada orang Malaysia. Selepas munculnya Imam Mahdi dalam kekacauan umat Islam, maka yang keempat pula ialah munculnya Dajjal di antara umat manusia,
Ia membawa kesesatan dan mengajak manusia berpaling daripada agama yang benar. Ia mengaku dirinya adalah Nabi sehingga banyak orang tersesat mengikut jalannya. Apalagi ia diberikan kemampuan dan keajaiban sehingga orang-orang percaya bahawa itu adalah mukjizatnya. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai Tuhan. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yang mana makhluk ini adalah golongan orang yang membuat kerosakan di muka bumi. Ia ada dijelaskan dalam surah Al-Anbiya, sahabat semua boleh tengok. Mereka akan turun daripada tempat yang tinggi setelah tembok penghalang mereka hancur dan membuat kerosakan di muka bumi. Pembunuhan, kemusnahan akan berlaku pada masa ini. Dan yang keenam, menyebarnya ad-dukhan, iaitu asap. Sebelum kejadian hari kiamat, bumi akan ditutupi dengan asap yang sangat banyak selama 40 hari. Orang-orang mukmin akan merasakan asap itu sebagai flu, sedangkan orang kafir dibuat mabuk karenanya. Yang ketujuh pula adalah turunnya Nabi Isa AS, yang mana Nabi Isa AS diangkat ke langit, dan pada hari itu sebelum kiamat tiba, Nabi Isa akan turun ke muka bumi. Ia turun untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW, membunuh Dajjal, menghancurkan salib dengan maksud membentara semua golongan-golongan yang mengangkat dia sebagai Tuhan dan membebaskan cukai. Hari ini kita dikenakan pelbagai cukai. Tidak cukup dengan SST 600, ditambah lagi jadi 800. Bukan itu sahaja, cukai pintu, cukai jalan dan pelbagai cukai lagi yang dikenakan kepada rakyat juga membebankan rakyat. Sahabat semua, tanda-tanda kiamat ini berlaku di sekeliling kita, tetapi ia hanya berlalu pergi sahaja. Begitu juga yang peduli dengan saudara Islam kita di bumi Palestin. Perlahan-lahan ia juga dilupakan. Bagi sahabat semua yang masih ingat, semoga kita terus memperbaiki amalan dan juga iman kita, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada kita dalam apa jua keadaan. Jadi cukup sekedar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.